satu ilmu daripada ba yang terdapat di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan ilmu ba sahaja. Baik. Yang pertama sekali, untuk pengetahuan tuan-tuan di rumah, hari ini kita akan membahaskan ia dari sudut ilmu tata bahasa Arab, ataupun dalam bahasa lain daripada al-ilmu an-nahwu was-sarf. Nahwu dan saraf, iaitu ilmu tata bahasa Arab. Kenapa perlu hari ini kita belajar ilmu ini? Supaya tuan-tuan memahami bagaimanakah digunakan bismillah pada setiap kehidupannya kita. Kerana kata ulama, segala rahasia Al-Fatihah, segala rahasia Al-Quran terdapat dalam suratul Fatihah. Segala rahasia suratul Fatihah terdapat dalam bismillah. Segala rahasia bismillah terdapat dalam huruf ba. Dan segala rahasia ba terdapat dalam titik ba. Yang tu bicara yang lagi panjang. Sebab tu Bismillahirrahmanirrahim ni sahaja kita boleh syarah dari sudut 18 ilmu. Cuma hari ini sekadar hamba nak berkongsi bagi tuan-tuan yang tidak pernah mengetahui berkenaan ilmu nahwu saraf ataupun tata bahasa Arab. Poin yang pertama, hari ini kita akan mempelajari huruf ba daripada ilmu nahwu wa sarf. Baik. Dan bila mana kita sebut ba, poin yang kedua yang tuan-tuan perlu tahu pada hari ini, dalam ilmu tata bahasa Arab, huruf ba ni dinamakan harfu jar. Huruf jar. Apa makna huruf jar? Makna huruf jar, huruf yang mengebawahkan kalimah akhir fi'il. Artinya, huruf jar ni ada 9. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Baik. Min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Yang kita nak bahas hari ni bi. Bi huruf jar. Huruf jar ni apa? Secara ringkasnya dia mengebawakan akhir kalimah isim. Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, kebiasaan selepas daripada min atau ila atau an atau ala atau fi atau ruba bi kali, kalimah selepasnya mesti berbaris bawah. Bil kitabi ala samadi. Dah. Tapi ingat, kalau kita baca pula doa Rajab, Allahumma barik lana fi rajaba. Kenapa pula baca rajaba? Kenapa tak baca rajabin? Yang tu bicaranya lagi panjang. Bagi tuan-tuan yang nak mengetahui akan dia, tuan-tuan boleh apa tu? Boleh komen dan sebagainya. Hamba akan hurai pula dari sudut ilmu yang lain. Cuma secara ringkasnya, huruf jar ini huruf yang mengebawahkan akhir kalimah isim. Dalam bahasa Melayu, huruf jar ni dinamakan kata penyambung. Kata penyambung. Baik. Apa dia kata penyambung? Daripada, kepada, an daripada, ala atas, fi pada, ruba sedikit, bi dengan, ka seperti, li bagi. Kesembilan ni, min ila an ala fi ruba bi kali, dinamakan kata penyambung. Dia menyambung ke sesuatu. Jadi bila sebut huruf jar ni kata penyambung, antara maklumat yang tuan-tuan perlu belajar, bahkan wajib belajar, bila mana sebut huruf jar, dalam bahasa Arab, huruf jar ni terbahagi kepada dua. Dah? Biarlah tuan-tuan pening pernah dengar daripada pening tak pernah dengar. Apa dia? Biar pening kita pernah dengar daripada pening langsung tak pernah dengar. Dalam ilmu bahasa Arab, huruf jar ni ada dua. Pertama namanya jar asli. Yang kedua, jar ghairu asli. Baik, hampa ketepikan dahulu jar ghairu asli. Hari ini kita syarah jar asli. Apa dia huruf jar asli? Secara ringkasnya, huruf jar asli iaitu huruf yang mengebawahkan akhir kalimah isim. Selepas bi kita baca mi. Kerja ba ini mengebawahkan mi ni. Sebab tu kita baca bismillah. Kenapa tak baca bisma? Kenapa tak baca bismu? Kena huruf jar ni mengebawahkan mi. Cuma poin yang kedua, huruf jar asli ni dia berhajat kepada muta'allaq.
atau hamba tulis bahasa Melayu, huruf jar asli ni dia berhajat kepada tempat gantung cakap. Sebagai contoh, tiba-tiba je kita kata bismillah. Apa dia bismillah? Sebagai contoh lain, dengan basikal. Tuan-tuan di rumah faham, dengan basikal akan timbul balik soal dan jawab. Apa dia dengan basikal? Maka Ali datang dengan basikal. Seolah-olah Ali datang tu tak ada. Dah. Tetapi ada. Ali datang dengan basikal. Dia ada tapi tak ada. Macam mana dia ada tapi tak ada? Sebagai contoh, orang tanya, Ali datang dengan apa? Kita jawab dengan short form, dengan basikal. Tetapi bahasa panjang je, Ali datang dengan basikal. Jadi apa yang hamba nak bagi contoh, Ali datang itu dipanggil muta'allaq. Muta'allaq. Ali datang dengan basikal. Ali datang tu tepat nak bergantung dengan basikal. Contoh lain, hamba sebut dalam kolam. Tuan-tuan faham dalam kolam apa? Tanya pula, Ustaz, apa dalam kolam? Maka hamba jawab, ada baldi dalam kolam. Maka perkataan ada baldi itu nak menggantungkan ayat dalam kolam. Jadi begitulah dalam nak memahami Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ni iaitu huruf jar yang berhajat kepada muta'allaq. Artinya sebelum bismi ni ada lagi perkataan yang lain. Perkataan ni sama ada tertulis atau tidak tertulis. Kita wajib yakin dia itu ada. Perkataan ni sama ada tertulis atau tak tertulis, kita wajib kena yakin perkataan ni kena ada. Hamba nak bawa contoh lain dalam Al-Quran. Contoh ayat, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dah? Kalau tuan baca Al-Quran, surah apa, Roy? Ya? Alaisallah, surah apa? Safri? Ya? Tak ingat. Ayat dia, Alaisallahu bi ahkamil hakimina. Baik, hamba nak buktikan yang ni pada tuan-tuan. Dalam Al-Quran, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Kalau kita lihat selepas ayat ini merupakan tanda nombor. Tak ada lagi ayat yang lain. Tetapi orang yang mengaji ulumul Quran, orang yang belajar tajwid, dia tahu dah. Selepas ayat Alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka sunat kita baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Baik, apakah kaitan bala wa ana ala zalika minasyahidin dengan ayat ini? Ayat ini merupakan satu tanda tanya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu sebaik-baik Tuhan yang beri hukuman? Maka sunat kita jawab, bala, ya, wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku salah seorang yang menjadi saksi. Bala wa ana ala zalika minasyahidin, ya, dan aku salah seorang yang menjadi saksi. Apa yang hamba boleh terjemahkan, dalam Al-Quran tak ada tulisan ni. Tak ada. Tapi perlu kita yakin benda ni ada, kerana timbul soal jawab, Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu sebaik-baik Tuhan yang beri hukuman? Kita kata, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, dan aku salah seorang daripada demikian itu yang menjadi saksi. Artinya, tuan-tuan boleh lihat, dalam Al-Quran, perkataan ni tak ada. Tapi pada hakikatnya dia ada. Baik. Jadi begitu juga, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, nak mencukupkan sifat dan kefahaman bismillah, wajib tuan-tuan yakin sebelum bismillah ada perkataan yang lain untuk menggantungkan huruf
ataupun makna ba. Nak menggantungkan makna ba. Bismillah. Apa dia dengan nama Allah? Baik. Perkataan ni sama ada tertulis atau tak tertulis. Sebagai contoh, tuan-tuan nak keluar rumah nanti, tuan-tuan nak pakai slipper, Bismillah. Nak pakai slipper je, Bismillah. Kemudian tuan-tuan nak masuk kereta, tuan-tuan ambil kunci, masuk kereta, ambil kunci kereta, Bismillah. Jadi apakah perkataan yang tak ada? Hakikatnya ada, iaitu aku nak pakai slipper dengan nama Allah. Betul tak? Aku nak pakai slipper dengan nama Allah. Aku nak start kereta dengan nama Allah. Atau bahasa lain bila kita nak makan sat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa isyaratnya, aku nak makan ni dengan nama Allah. Aku nak makan ni dengan nama Allah. Jadi artinya inilah yang dapat dipahamkan, menggantungkan ba kepada perkataan yang benda ni hakikatnya ada. Cuma kadang-kadang sama ada kita lafaz ataupun kita tak lafaz, tapi wajib kita yakin benda itu ada. Bila kita buka Quran, Bismillah, maknanya aku nak baca Quran ni dengan nama Allah. Jelas? Jadi inilah yang dinamakan muta'allaq. Muta'allaq. Tempat gantung cakap bagi Bismillah. Sebab itulah kalau kita baca kitab-kitab Jawi, bila mana ulama' dia mula karang kitab, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tu dia akan tulis, aku memulai risalah ini dengan nama Allah. Aku memulai risalah ini dengan nama Allah. Jadi artinya, ketahuilah kita, sebelum kita membaca ataupun menyebut Bismillah, ada lagi perkataan yang lain, sama ada dia zahir ataupun tak zahir, sama ada benda tu wujud ataupun kita tak berasa wujud. Hakikatnya, pergantungan Bismillah itu kepada perkara yang kita hendaklah lakukan. Sama ada zahir ataupun tidak, maka yakinlah perkataan ini ada untuk menggantungkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhir sekali, apakah faedah yang kita boleh dapat daripada pelajaran ini? Tak dapat tidak, yang pertama, hari ini kita kenal ba ni namanya huruf jar. Kerja huruf jar mengebawahkan akhir kalimah isim. Yang kedua, jar itu berhajat kepada muta'allaq, tempat gantung cakap. Cuma bila mana kita sebut Bismillah, ketahuilah, sebelum kita nak lafaz Bismillah, kita kena kenal pasti dan apakah pekerjaan yang kita nak lakukan. Banyak orang meninggalkan kelebihan yang pertama ini dengan meneruskan perkara yang kedua. Sebab tu berkata guru hamba, apa yang kita ingat iaitu doa, apa yang kita lafaz iaitu doa, apa yang kita terlintas pada hati iaitu doa. Jadi ingat, sebelum membaca Bismillah, maka fikirkan dahulu perkara yang baik yang hendak kita lakukan. Sebagaimana pesanan orang-orang dahulu, kalau tuan-tuan nak bawa kereta, nak balik ke kampung, cuba imagine macam mana suasana aku sampai ke kampung, aku parking kereta, aku keluar kereta, aku nampak mak melambai, nampak ayah melambai. Imaginekan waktu itu, kemudian dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita meneruskan memulakan perjalanan. Jadi perkara yang hamba nak bincangkan, perkara imagine inilah yang jarang kita lakukan. Jadi begitu juga sebelum nak buat apa-apa. Ya Allah, malam ni saat lagi aku nak balik rumah, kita terlintas datang ke lintasan pada hati pekerjaan yang aku nak lakukan. Aku nak buka rumah dengan keberkatan, dengan kefadilat Bismillah dan sebagainya. Bila kita nampak benda tu, barulah kita buka dengan keyakinan dan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mudah-mudahan memadai dahulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau yang merasakan agak pening, kata almarhum Tuan Guru Baba Daud, pening tu tanda-tanda nak faham. Kalau mengaji tak pening, dia panggil dia tak berusaha untuk faham. Kalau tuan-tuan mengaji pening, itu tanda untuk faham. Jadi insya-Allah pada esok pula, kita akan syarah ba ni pula dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu balaghah. Macam mana dipahamkan ba ni pula pada ilmu balaghah, supaya bila mana setiap kali kita nak beramal, penjiwaan dan keyakinan pada Bismillah tu menjadi kuat. Sebab tu ulama-ulama dahulu tak payah kata Al-Quran, memada dengan Bismillah menjadi perubatan, menjadi syifa, menjadi tempat untuk dia berhubung, menjadi tempat untuk dia perjuangan, menjadi tempat untuk berperang dan sebagainya. Kerana mereka meyakini kekuatan Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi memadai pada hari ini dahulu. Segala soal jawab, insya-Allah mana-mana tak faham, tuan-tuan boleh komen di bawah. Dan sekiranya ilmu ni tuan-tuan dapat kebaikan dan dapat info yang seperti mana tuan-tuan tak pernah dapat sebelum daripada ini, ayo bersama-sama kita share kebaikan, share kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ramai yang join grup kita semata-mata untuk mentelaah ilmu yang mendapat keberkatan dan sebagainya. Jadi ayo kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bersama-sama mengulang balik perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'as salamah ila liqa. Salam mahabbah, salam rejab, salam pertemuan, salam suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Daripada perkarangan surau Madrasah Riyadhud Du'afa wal Masakin.